saya Nur Izzatul Syamilah binti Abdul Khair, nombor matrik H21A2914. Saya akan membentangkan rancangan perniagaan kumpulan kami. Untuk rancangan perniagaan berkaitan dengan makanan yang dinamakan sebagai Craving Snack. Craving Snack ini merupakan makanan yang terdiri daripada dua, iaitu Crispy Snack dan Tega Crispy Brownies. Kedua produk ini mempunyai perbezaan yang tersendiri, tetapi nilai harga jualannya adalah sama, iaitu RM10. Dua makanan ini boleh menyebabkan pelanggan akan berasa ketagih dan membuat keputusan untuk membelinya lagi. Perniagaan snack ini berpotensi kerana terdapat banyak permintaan dari peringkat umur kanak-kanak hingga dewasa. Dengan adanya snack tega ini mampu mengurangkan tekanan seseorang. Craving snack ini tertumpu kepada jualan dalam talian seperti sosial media, contohnya aplikasi WhatsApp dan Instagram. Kami juga telah menyediakan perkhidmatan menjual secara langsung dan COD. Kedai kami berada di Lot 481 Jalan Pekalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. Seterusnya, tujuan rancangan perniagaan. Tujuan rancangan perniagaan adalah untuk mentakrifkan perniagaan itu atau apa yang ingin diwujudkan dari semasa ke semasa. Tujuan utama rancangan perniagaan ini disediakan adalah untuk menentukan fokus utama perniagaan kami dan untuk menetapkan rancangan kami untuk pada masa hadapan. Tujuan yang kedua, menyediakan rancangan perniagaan ini adalah untuk lebih memahami tentang persaingan kami dalam pasaran makanan dan minuman. Akhir sekali, tujuan penting penyediaan rancangan perniagaan ini adalah untuk menentukan keperluan kewangan kita sama ada syarikat ini perlu mengumpul modal ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad dan nombor matrik saya ialah H21A2996. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan latar belakang rakan kongsi. Syarikat kami terdiri daripada 6 orang rakan kongsi, iaitu Wendy Wong Weng Ching, Nur Ain binti Hashim, Nur Syafiqah binti Muhammad iaitu saya, Nur Izzatul Syamilah binti Abdul Khair, Nur Syazana binti Saiful Anwar dan juga Nur Akilah binti Muhammad Yusof. Kami masing-masing mempunyai tugas bagi memastikan syarikat kami dapat berjalan dan membangun dengan lancar dan berkembang. Seterusnya adalah kedudukan projek. Berikut adalah paparan kedudukan projek syarikat kami yang mempunyai ruangan solat, bilik stor, ruang tamu, tandas, bilik pengurusan, ruang pembungkusan produk dan juga ruang pameran produk. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wendy Wong dan nombor matrik saya H21E3123. Baiklah, saya akan membentangkan tentang bahagian pentadbiran. Dalam pentadbiran ini, terdapat bilangan 6 orang pekerja dan carta organisasinya ialah bagi jawatan pengurus dipegang oleh saya, Wendy Wong Wenching, dan Nur Akilah binti Muhammad Yusuf ialah pengurus keuangan, manakala Nur Izzatul Syamilah binti Abdul Khair ialah pengurus operasi, dan Nur Ain binti Hasim ialah pengurus pemasaran, dan penolongnya ialah Nur Syafiqah binti Muhammad. Dalam spesifikasi tugas ini, peranan pengurus ialah merancang, menganalisis, melaksana, dan mengawal keseluruhan pengurusan perniagaan. Bagi pengurus jualan, berperanan melaksanakan strategi jualan keseluruhan untuk produk syarikat termasuk harga, dasar pengedar, dan pengiklanan. Bagi pengurus pemasaran, tugasnya ialah mempromosikan barang jualan di media sosial dan penolongnya perlu sentiasa memantau perkembangan aktiviti promosi dari semasa ke semasa. Pengurus keuangan pula bina dan sediakan rancangan keuangan syarikat bagi keperluan perniagaan untuk beroperasi, dan yang terakhir ialah pengurus operasi perlu memastikan barang dihantar kepada pengguna dengan cepat dan selamat. Manakala bagi jumlah imbuhan balas jasa memperuntukkan sebanyak Rp18.320 dan jumlah keseluruhan bagi keperluan pejabat ialah sebanyak Rp15.840. Seterusnya, perbelanjaan pentadbiran sebanyak Rp7.560 dan yang terakhir ialah senarai bekalan pejabat kuantitinya ialah sebanyak 27 dan jumlah keseluruhannya ialah Rp216. Itu saja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Nur Syazana binti Syaifah Anwar. Nombor matrik saya H21A3002. 7.0 Rancangan operasi. 7.1 Proses operasi. Terdapat 4 jenis proses operasi, iaitu yang pertama, menyediakan dos mengikut resepi yang telah ditetapkan dan taburkan kacang rangup di atas dos tersebut. Kemudian bakar pada suhu yang telah ditetapkan. Seterusnya, keluarkan dari ketuhar dan masukkan ke dalam paket dan labelkan paket tersebut. Akhir sekali, asingkan paket mengikut perisa dan letakkan di dalam kotak. 7.2 Jam operasi. Perniagaan ini bermula daripada hari Isnin hingga ke Sabtu, 10 pagi hingga 6 petang. Dan pada hari Ahad, perniagaan ini tutup. 7.3 Penggunaan bahan. Terdapat 4 jenis penggunaan bahan, iaitu yang pertama ialah coklat premium, kepingan kacang, kepingan almond dan juga bijiran jagung dan telur masin. 7.4 Tenaga kerja. Craving Snack mempunyai 6 rakan kongsi dan berupaya mempunyai 4 pekerja seperti dalam jadual di bawah, iaitu pengurus kewangan, pengurus jualan, pengurus operasi, pengurus pemasaran, penolong pengurus penjualan dan juga pekerja. 7.5 Mesin dan peralatan. Perniagaan ini menggunakan sebanyak 4 mesin dan peralatan, iaitu yang pertama ialah mesin coklat, kedua ketuhar, ketiga mesin label dan keempat pembungkusan crispy snack. Kesemua mesin dan peralatan ini menggunakan kos sebanyak RM6,971.68. 7.6 Susun atau ruang operasi adalah seperti gambar rajah tersebut. 7.7 Lokasi operasi. Lokasi perniagaan ini terletak di Lot 481 Jalan Pengkala Cepar, Kota Baru, Kelantan. 7.8 Overhead operasi. Jenis overhead operasi terdapat 3, iaitu utility. Kos bulanan untuk utility adalah sebanyak 900. Yang kedua ialah pembaikan dan penyelenggaraan kenderaan dan jentera, iaitu sebanyak 1000 kos bulanannya. Dan ketiga ialah sewa, kos bulanan ialah 350 dan semuanya berjumlah RM2,250. 7.9 Perbelanjaan operasi. Terdapat 3 jenis perbelanjaan, iaitu yang pertama ialah aset tetap, iaitu kenderaan, mesin, barangan operasi. Yang kedua ialah modal kerja, iaitu bahan mentah, gaji dan juga elang kenderaan. Dan ketiga ialah praoperasi dan pembelanjaan lain serta kos overhead. Jumlah keseluruhan ialah sebanyak RM42,002.93. 7.10 Strategi operasi dalam talian. Strategi operasi ialah tindakan konkret kolektif yang dipilih, diberi mandat atau dirangsang oleh strategi korporat. Ianya dilaksanakan dalam fungsi operasi. Satu pilihan ialah menyediakan proses yang memberi perniagaan kelebihan tersendiri dalam pasaran. Operasi ini akan memberikan kelebihan pemasaran melalui teknologi unik yang berbeza, perkembangan dalam proses yang tidak dapat dipadankan oleh pesaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain binti Hashim, pemegang nombor matrik H21A2930. Slide yang seterusnya adalah perancangan kewangan. Di bawah perancangan kewangan itu terdapat kos pelaksanaan projek dan sumber pembiayaan. Manakala kos pelaksanaan projek terbahagi kepada keperluan, iaitu aset tetap. So, di dalam aset tetap terdapat peralatan pejabat, kenderaan, mesin, poster, stiker. Manakala modal kerja pula, di bawah keperluan itu terdapat pembelanjaan pentadbiran, pemasaran, operasi dan akhir sekali pra-operasi dan lain-lain perbelanjaan. So, jumlah kos pelaksanaan projek adalah sebanyak RM109,430. Manakala di bawah sumber pembiayaan pula terdapat 2 bahagian, iaitu sewa beli dan sumbangan sendiri atau keluaran atau hasil sendirian. Manakala jumlah sewa beli adalah sebanyak RM22,500, manakala sumbangan sendiri
adalah sebanyak RM84,250.30. Okey. Seterusnya iaitu terdapat juga aliran tunai dalam perancangan kewangan. Okey, aliran tunai itu terbagi kepada 3 tahun, iaitu tahun 2021, 2022 dan 2023. Aliran tunai terdapat banyak komponen seperti aliran pengeluaran tunai, pembelanjaan pemasaran, pembelanjaan pentadbiran, operasi, lepas tu lain-lain, aset tetap. Bayaran sewa beli, jumlah pengeluaran tunai pada tahun 2021 adalah sebanyak RM460,904.50. Okey, manakala jumlah pengeluaran tunai pada tahun 2020 anggaran adalah sebanyak RM380,104.50. Manakala pada tahun 2023 pula adalah sebanyak RM382,704.50. So total semua jumlah pengeluaran tunai adalah bagi 3 tahun adalah sebanyak RM1,225,713.50. Itu terdapat keseimbangan tunai juga bagi 3 tahun, iaitu pada tahun 2021 adalah sebanyak RM209,206.50. Manakala pada tahun 2022 pula adalah sebanyak RM867,895.50. Pada tahun 2023 pula adalah sebanyak RM1,177,295.50. Okey, so jumlah kesemua bagi keseimbangan tunai untuk ketiga-tiga tahun adalah sebanyak RM1,754,884.50. Okey, terima kasih. Yang seterusnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini bertujuan sebagai panduan untuk membuat anggaran dan pengiraan bagi perancangan perniagaan yang dirancang. Yang pertama adalah perbelanjaan organisasi. Jumlah keseluruhannya adalah RM24,543. Seterusnya, perbelanjaan operasi iaitu sebanyak RM28,850. Seterusnya, jumlah kos pelaksanaan projek dan sumber keuangan ialah RM66,374.70. Seterusnya, sumber pembiayaan, kami menetapkan harga pembiayaan kepada rakan kongsi dengan jumlah RM5,421.50 seorang sebagai modal permulaan perniagaan kami. Antara penyata pendapatan 3 tahun yang kami laksanakan adalah pada tahun pertama jualan adalah sebanyak RM62,000, tahun kedua pula RM80,000, tahun ketiga pula adalah RM1,000. Kesimpulannya, kami benar-benar percaya bahawa perniagaan kami akan berkembang dengan lebih pesat jika mengembangkan pasaran ke Sabah dan Sarawak. Kami juga memberi jaminan bahawa projek bernilai kewangan akan mengembalikan hasil pelaburan yang tinggi pada setiap tahun. Kami berharap ini projek akan menjadi batu loncatan untuk membina perniagaan snack tega yang luas dan mantap. Sekian, terima kasih.